saja kan? Ni TikTok. TikTok sajalah. FB tak pakai. Oh, tu nak pakai TikTok ni? Ni apa? TikTok yang kena pakai. TikTok yang kena pakai. Nah, FB ada rakaman. Dekat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Senin. Selamat minggu baru. InsyaAllah mudah-mudahan terbaik. Saya ada masa yang sangat singkat untuk buat live pada pagi ini kerana saya ada kelas pengajian, tapi dengan masa yang singkat ni mudah-mudahan dapat memberi manfaat lah kan. Jadi jom kita terus pada kalau ada soalan kan, dengan tajuk kita pada hari ini, tajuk kekeluargaan. Itu biasalah kan, perkara yang biasa tapi tak sepatutnya menjadi satu pegangan hidup kita kan. Allahu Akbar. Tajuk hari ini diceraikan kerana tak nak izinkan suami kahwin satu lagi kan. Allahu Akbar. Ada masalah, ada isu pada isteri, ada isu juga pada suami kan. Ini masalah keluarga dah kan. Kita kurang penerapan kan ilmu-ilmu kekeluargaan dalam kehidupan kita. Kita sedang sibuk disajikan dengan isu politik, isu ekonomi, sampaikan perkara yang paling besar yang sedang melanda ummah kan. Tidak kita beri perhatian. Kita terlalu berpolitik, terlalu sangat nak bercakap tentang politik, sampaikan isu kekeluargaan. Kita gagal nak didik dan tarbiyah anak-anak kita. Kita gagal nak bimbing isteri kita. Kita gagal nak selamatkan keluarga kita. Kita tak ambil tahu tentang akidah anak-anak kita. Allahu Akbar. Kan, sebab kita terlalu sibuk dengan isu yang ada kaitan dengan hidup kita, tapi ada benda lebih besar yang patut kita risau. Ada benda yang lebih risau yang patut kita bimbang, kita resah, kita gelisah. Khususnya melibatkan akidah, iman anak-anak kita, iman seluruh ahli keluarga kita. Allahu Akbar. Anak kita pergi sekolah kan, tak ada handphone, bapak dia senang hati kan. Anak saya memang saya tak bekalkan handphone. Kat sekolah mana boleh buat handphone, tapi berapa banyak orang smuggle handphone dia kat sekolah. Kita punya zaman smuggle rokok lah. Kita kelentong cikgu senang-senang je rokok tuan-tuan kan. Kita smuggle lagi pula risap rokok bau kat mulut. Pakai handphone mana ada bau. Pakai otak kan. Banyak mak bapak kadang-kadang otak pun tertinggal kan, tak perasan, tak tahu atau tak pernah ambil tahu kan. Subhanallah. Ini saya nak kongsi satu penting untuk kita perkongsian live seperti ini. Berapa ramai orang cakap saya Pak Riz, alhamdulillah anak saya tak main handphone, sekolah pun tak boleh buat handphone, alhamdulillah, bagus. Kita belajar dulu tahun 80-an, 70-an, 80-an, 90-an. 90-an saya belajar dekat universiti. Anak-anak kan, kita dulu belajar sekolah, kita bersmuggle rokok kan. Bukan kata smuggle rokok, budak perempuan pun boleh jual rokok. Sebab cikgu tak cek perempuan, cek lelaki. Budak perempuan jadi tokan. Ini zaman kita lah 80-an kan. Subhanallah. Bila isap rokok kat tandas, apa rasa kan? Apa kita bau? Bau ni, baju bau. Bau rokok. Asap rokok bau. Mulut dah tentulah. Makanlah singgam, makan gula-gula. Tapi baju tak boleh makan. Kan? Kau nak seperti apa? Nampak tak dulu zaman? Sekarang bawa handphone, smuggle handphone. Allahu Akbar. Kan? Mana ada bau? Mana ada tanda? Nampak tak? Anak kita ada SIM card. Berapa sen ni SIM card? Allahu Akbar kan? Dia masuk kat handphone kawan ni, dia dah boleh masuk seluruh dunia. Dia dah boleh chatting dengan macam-macam jantan. Dia boleh chatting macam-macam orang. Nampak tak? Ini cabaran kita pada hari ini kan? Jadi penerapan kekeluargaan itu kurang diberi perhatian. Kita terlalu sibuk dengan isu-isu yang besar, tetapi tidak cukup besar nak dibandingkan dengan institusi kekeluargaan yang membentuk masyarakat. Nampak tak? Ini perkara besar. So boleh tak kita pergi pada soalan kan? Semalam ada soalan kan? Ustaz Hafiz dah bagi tak? Semalam soalan tu. Aduh ya Allah kan? Tak boleh kacau lah, Ustaz Hafiz ada kelas kan? Subhanallah kan? Kita nak soalan supaya saya boleh, mungkin saya ada masa setengah jam 40 minit ke, sebab kita ada kelas pengajian kan, bersama dengan Habib pagi ni kan. Amin kata bantu tap screen, bantulah mana patut kan. Allahu Akbar. Tadi sempat saya kongsi dengan Habib dalam mukadimah sebelum kelas bermula kan. Pagi ni kita ada kelas hadis dan kelas bahasa Arab kan. Cabaran kita pada hari ni kan, bukan senang yang kita nak sebarkan ilmu, sebab orang tak berapa suka nak dengar ilmu
Orang lebih suka benda larah daripada filem. Ingat tak satu hari dulu, masa kau kecil-kecil agaknya, Parlimen bincang kan tentang filem Hindustan yang melanda Malaysia. Jadi dia cuba kawal filem-filem seperti Hindustan. Kemudian masa kau dah besar sikit agaknya, ni saya cakap dengan Syafiq ni umur dia baru 30, saya dah 50 lebih. Kan, zaman berbeza sedikit. Kan, ingat tak orang wakil rakyat dalam parlimen berbincang kan tentang cerita-cerita hantu yang terlalu banyak. Ingat tak? Bermula dengan cerita bukan congkak kemudian jadi apa? Cerita siapa pelakon kan cerita hantu bermula Amai Karin. Lepas tu terus kan sepanjang tahun tu nak dekat 10 15 cerita hantu je bersambung 2 3 tahun. Kan orang bimbang cerita hantu. Sekarang ni tak ada cerita pun, tak ada pun larangan, tak ada pun sekatan kepada anak-anak muda yang kita cari hantu. Kan? Beribu-ribu orang tengok setiap malam. Kita risau sebab ni melibatkan akidah. Bagi saya melibatkan akidah. Kan? Yang kita belajar. Kan? Kata guru, pesan guru. Sebab takut orang percaya benda yang tak patut dia percaya. Kita yakin jin tu wujud. Makhluk halus tu wujud. Tapi tak sampai tahap kita nak sembah dia. Kita nak cari reda Allah. Nak cari kasih sayang Allah. Bukan nak cari hantu. Hantu ada di mana-mana kan. Semalam pun saya cakap benda sama. Kan? Jadi kita risau. Kan? Jadi cabaran kita pada hari ni, orang lebih suka pada politik. Orang lebih suka sembang pasal ekonomi walaupun dia tak pernah belajar ekonomi. Saya belajar di universiti dulu bab ekonomi. Kadang-kadang banyak benda yang dibincangkan tu benda yang sebenarnya salah, tak betul. Tapi sebab nak sedapkan politik, nak sedapkan perbualan di kedai kopi, maka benda tak betul pun jadi betul lah. Semua orang tiba-tiba jadi pakar ekonomi. Seperti mana ramai orang jadi ustaz hari ni. Kan bercakap hukum halal haram. Halal haram ni sebenarnya kalau bab hukum ni mufti yang kena tentukan. Kan sekarang semua boleh cerita pasal halal haram, haram berdosa, haram haram. Nampak tak? Dah jadi cacang berbah. Tadi pagi sempat saya tengok kat TikTok ada seorang doktor komplain. Kan? Berbanyak obat dalam pasaran. Kan? Yang semuanya mendakwa dapat ubat semua penyakit. Kan sekarang kan? Obat sekarang dalam pasaran. Kan? Mendakwa boleh ubat semua penyakit. Penyakit 3 serangkai. Penyakit berangkai. Saya ingat bom saja berangkai. Penyakit 3 serangkai, penyakit jantung apa semua dakwa boleh claim. Masyarakat kita bimbang. Masyarakat kita gelisah. Dengan penyakit yang mereka ada, mereka beli. Kadang-kadang tak ada kajian saintifik. Ini semua bahaya sebenarnya. Kan? Allahu Akbar. Saya pun faham. Saya ada sahabat yang buat ubat tradisional. Kita ada kawan ni, ubat-ubat tradisional. Kadang-kadang nak lepas KKM pun susah. Macam-macam halangan. Ialah orang kita. Jadi, Menteri Kesihatan siapa? Pun masalah juga. Saya tak nak cerita pasal politik lah. Saya nak cerita tentang masalah paling besar, bab kekeluargaan. InsyaAllah. Ada soalan? Kita nak pergi soalan? Okay. Daripada TikTok, Kak Ayu, Faris, apa beza menuntut ilmu menghadap guru dan menghadap handphone? Dia macam ni, tuan-tuan sedang tengok, ikut live saya kan. Teknologi hari ni bergerak pantas. Kita ada kekangan masa sebab kita bekerja, kita ada pelbagai urusan kan. Jadi ruang-ruang masa yang terluang daripada kita gunakan handphone tadi, tengok cerita Hindustan, tengok cerita bersiri Korea, Jepun, Taiwan, Hong Kong, Bangladesh, India. Kita orang Malaysia ni bantai semua benda. Satu ketika dulu Hindustan, sebab tak ambil Bangladesh, tak ambil Nepal. Kutuk Rohingya, besok cerita Rohingya kita tengok. Kita tahu kan, kita punya selera ni berubah-ubah kan. Jadi daripada kita isi ruang-ruang masa kita yang terluang dengan tengok cerita-cerita bukan-bukan, cerita-cerita yang bohong-bohong ni, baguslah kita dengar ceramah-ceramah Ustaz Abdul Samad, Ustaz Azad Idrus, ambil Ustaz Wadi, bagus. Namun pada waktu sama, jangan jadikan itu sebagai satu keutamaan major. Kita kena juga ada ruang untuk belajar bertalaki, belajar berguru. Sebab kita boleh tanya soalan. Macam tuan-tuan ikut live saya ni. Saya bukan seorang guru agama, tuan guru. Bukan. Saya ni aprak aja. Berkongsi dari sudut psikologi, motivasi. Perkara yang saya tahu sedikit, saya kongsi kepada anda semua. Kan? Namun, tentulah kadang-kadang orang tanya soalan terlepas kan. Banyak soalan kadang-kadang hari-hari, banyak soalan terlepas. Tapi kalau kita bertalaki, kita akan dapat tanya cikgu kita. Berkat nampak cikgu daripada direct. Nampak tak em? Allah Akbar, berkat. Hadir majlis ilmu. Sebab bila kamu hadir majlis ilmu, kamu pergi majlis, kamu hadir majlis ilmu kat masjid. Bila hadir majlis ilmu kat masjid, kamu dapat solat, dapat masuk kan, niat beriktikaf. Niat beriktikaf, tak ada tempat lain. Betul tak? Ada niat iktikaf, kemudian kamu solat sunat 2 rakaat. Kan? Sunat tahiyatul masjid. Nampak tak? Nak mulakan majlis ilmu penuh dengan syarat dengan dia punya keuntungan. Duduk pahala, dah iktikaf, duduk pahala, gaul kepala pahala, terlelap sekejap pun pahala, tulis pahala, dengar pahala, tengok pahala. Nampak tak Allah Akbar? Itu berkatnya bertalaki,
dengar ceramah secara bersemuka. Kan? Namun pada waktu sama, jangan oleh kerana kita kekurangan masa, kekangan masa, maka oleh kerana tak sepegi, tak dapat hadir majlis ilmu, dengar ceramah di handphone pun, di media sosial pun kita tak buat. Janganlah. Kan? Tapi jangan jadikan itu sebagai satu perkara yang paling utama. Pergi majlis ilmu, ruangkan masa. Saya bimbang, kan, melalui perbualan saya dengan guru-guru, ustaz-ustaz, kita bimbang budaya ini menjadikan menghalang orang, menyebabkan orang dah selesa. Saya ikut live Ustaz bersama, dia tak payah dengar ceramah lain, dia paling power. Jangan. Sebab ilmu ni subjektif, tak boleh ditimbang, tak boleh disukat. Mereka yang hadir kat masjid-masjid, surau-surau, ustaz-ustaz itu semua bertauliah. Mereka ni telah diberi pengiktirafan, diberi kebenaran untuk bagi tausiah, buka kitab tertentu, kan? Dan mereka ini terhindar daripada mengadakan fahaman-fahaman yang salah. Tapi kalau gunakan media sosial macam-macam, kan, kadang-kadang kita dengar bagus, tapi dia bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kadang-kadang seronok kita dengar, dia mengasut orang, dia jadi punca kita benci satu sama lain. Nampak tak? Allahu Akbar. Kan? Jadi ini cabaran kita pada ini. Jadi bersemuka itu jauh lebih baguslah berbanding dengan apa yang kamu sedang buat, seperti apa yang kamu lakukan sekarang. Namun pada waktu yang sama, jangan sampai tak dengar langsung ceramah. Hari itu kita sibuk, curilah dengar. Ustaz Bersamad ada, Ustaz Wadi ada, Ustaz Azad Idrus ada, banyak ustaz hebat-hebat. Wallahu a'lam. Next. Kita bagi soalan. Kita nak soalan. Daripada Ira Kowe dekat TikTok, ramai yang tahu agama tapi tak faham apa itu agama. Tahu dan faham itu berbeza. Banyak kena belajar lagi saya ni. Sama kita. Allahumma fakhihu fid din. Allah yang bagi faham. Saya tahu syurga neraka, tapi adakah saya faham? Nak faham ni kena belajar. Nak faham kena berguru. Tak boleh belajar dengan buku. Tolong jangan belajar dengan buku, sebab memberi pencerahan, kan, dengan ilmu yang kita ada akan membuka ruang kepada banyak kerosakan iman nanti. Kena belajar dengan guru yang betul. Kita nak belajar tasawuf tinggi, kan, maka kuasai ilmu fiqah. Nak belajar fiqah mesti ada guru. Kalau tak, nanti kita ikut apa yang kita rasa. Macam mana kita boleh belajar ikut kita rasa, sebab ilmu kita terhad. Nampak tak? Kita tak boleh gunakan pengetahuan kita yang kita tak belajar, melainkan kita belajar. Kita tak belajar. Jadi kita main agak-agak. Ni apa, saya nak tanya sikit lah, kan. Kita borak dengan kawan. Aku tadi kan, aku solat subuh, kan. Lepas tu kan, aku terkentut. Masa nak bagi salam yang kedua tu, aku terkentut. Macam mana Macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Terkentut. Assalamualaikum warahmatullahi. Engkau rasa macam ni solat aku sah? Sah batal, tak batal solat engkau, sebab salam yang pertama ialah rukun. Maka engkau kentut selepas habis rukun. Sah. Nampak tak? Sebab kita bercakap atas dasar kepada apa yang kita rasa. Apa yang kita tahu tak semestinya betul. Nampak tak? Apa yang kamu faham tu untuk anda, tak boleh serang pada orang. Sebab anda bukan belajar ilmu secara tertib. Nampak tak? Sekadar dengar ceramah-ceramah, lepas tu bagi tahu kat orang, bahaya. Nampak tak? Kan? Jadi solat tu tak sah. Contohnya lah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi ini sangat penting, tuan-tuan. Kan? Jadi nak faham, kena belajar. Nak faham, kena berguru. Jangan berguru dengan buku. Baca tak apa, tapi kena ikut. Contoh, kamu ada kitab, macam-macam kitab kita ada. Kan? Contoh, kitab Ikam. Kamu belajar, kamu tafsir ikut apa yang kamu rasa. Lingkup. Ada 1001 kitab yang contoh Imam Nawawi. Sekarang ni kan tengah letupkan cerita hadis 40 Imam Nawawi. Kamu baca hadis tadi, lepas tu kamu tafsir ikut diri kamu. Mesti lingkup. Sebab apa? Sebab yang bagi tausiah, bagi pencerahan kepada hadis tadi, orang yang layak. Orang yang yang menguasai hadis, yang belajar bab hadis. Dia sekadar belajar pun belum cukup lagi tu. Dia adalah ulama hadis, ustaz hadis. Dia memang belajar, dia belajar mantan dan sebagainya. Dia faham. Itu lain. Jadi kita kena betul-betul, tuan-tuan. Satu, saya selalu bagi formula, bagi petua. Petua saya, Pak Riz zaman sekarang macam gojak. Dalam gojak ada tahu. Dalam tahu tu ada juga nenas. Dalam tahu-tahu tu ada juga tauge. Nampak tak? Bercampur baur. Nampak tak? Dalam kehidupan hari ini, di media sosial, macam-macam ustaz ada. Macam-macam penceramah ada. Kena berhati-hati, takut tersilap, takut tersalah. Nampak tak? Jadi, minta doa pada Allah. Wahai Allah, aku hamba-Mu yang daif, aku hamba-Mu yang lemah, aku tak faham banyak benda. Tolong aku, ya Allah, hadirkan orang yang boleh bantu aku untuk faham agama.
dengan izinmu ya Allah. Hadirkan orang yang boleh bantu aku belajar agama. Minta tolong Allah. Jangan setiap benda, hatta kan, benda yang biasa kita buat pun minta tolong Allah. Inilah makam manusia berbeza-beza. Makam makrifat, mereka yang tak ada dengki dengan orang. Makam makrifat, kita makam syariat. Sekejap-sekejap kecil hati, sekejap-sekejap rasa benci, rasa dendam, tak puas hati, geram, sebarkan kebencian, sebarkan fitnah. Itu makam syariat orang bawah-bawah macam kita ni. Orang makam makrifat, dia tak ada setitis pun perasaan benci kat orang. Apa itu bahagia? Bahagia apabila kamu diberi kebencian, apabila kamu dihantar dengan fitnah, kamu dikutuk, dihina, dicaci, kamu balas dengan kata-kata yang baik. Di saat kamu sakit, kamu balas dengan sihat. Kata kamu sihat. Kata kamu buat orang bahagia. Kata kamu buat orang termenung sebentar, termenung seketika. Itulah bahagia, erti bahagia. Nampak tak? Bila kamu dapat satu yang sakit, kamu balas dengan bahagia, yang baik. Itu bahagia. Dibalas, diberi jahat, dibalas dengan baik. Itu bahagia. Nampak? Kita mampu buat tak? Itulah makam makrifat. Tak ada perasaan dendam, tak ada perasaan marah, tak ada perasaan kecil hati, terasa hati. Ustaz, ni puak sana ustaz, dia kata ustaz macam-macam. Alhamdulillah, tak apa, kita doa dia hidayah. Apa dia? Dia macam bagus, dia belajar mana? Kau pergi cek dia belajar mana? Dia belajar pun tak habis. Aku ni belajar Jordan, lepas aku belajar Jordan, aku pergi Yaman. Lepas aku Yaman, aku buat master kat UAE. Aku habis buat ijazah. Aku buat master kat UAE, lepas tu aku buat PhD kat UAE. Kau tahu tak? Dia siapa nak cakap aku, budak baru ni? Kau tahu tak berapa? Guru aku siapa? Pam. Kau nampak tak? Sekelip mata, Allah hantar seorang, rosak iman kita. Penat kita belajar. Berapa ramai kita jumpa macam tu? Dan terpaksa bagi tahu kat orang bahawa aku belajar kat mana-mana, tak payahlah. Kalau anda nak kenal siapa saya, anda boleh pergilah kat bibliografi saya, bibliografi ke baby ke bibi saya ada kat buku tu, anda tengoklah kan. Mudah-mudahan jauh dah saya daripada kesombongan dunia ni. Dan tak perlu saya terangkan siapa saya. Alhamdulillah lah kan. Untuk pengetahuan semua, kalau ustaz dapat mengajar kat masjid ni, kat surau ni, maknanya kalau dia beritahu dia, maknanya pihak Jabatan Islam tahulah. Dan dia tak bawa orang sebarang-sebarang, bukan sebab orang tu ilmu tinggi, tapi dia bawa ilmu yang tak bertentangan dengan syariat. Simple je. Ada soalan? Daripada platform satu lagi, Abdul Roni nak tanya, kalau saya ada berhutang dengan orang yang sudah meninggal, saya tak dapat nak cari anak si mati untuk bayar hutang. Bolehkah saya masukkan duit ke dalam tabung masjid atas niat untuk nak bayar hutang dengan si mati? Okey, saya belajar setakat yang saya faham, saya terangkanlah yang soalan yang selalu dikemukakan ni dalam bab fiqh kan. Okey, contohnya kan, kalau kita dah hutang, kita ni tak dapat cari mana keluarga dia. Pertama sekali kena faham, hutang ni kena bayar. Tak bayar, tak settle. Walaupun kau jihad, kau mati, kau syuhada, tak settle. Kan? Orang syuhada, kan, antara mereka yang masuk syurga dengan mudah. Masuk tanpa hisap. Tapi kalau dia syuhada, dia syahid di medan perang, dia berhutang, dia tetap sangkut. Nak bagi gambaran apa? Hubungan hablum minan nas sangat susah. Habis nak ada berani lagi nak kutuk orang, nak fitnah orang, nak kaji, nak cincang orang, nak bantai orang, nak belasah orang. Ada berani. Sedangkan orang syuhada, dia syahid di medan perang, berjuang untuk Islam, kalimah la ilaha illallah diperjuangkan, gugur dalam medan perang, tapi dia ada masalah bab hutang, tak settle, sangkut, tahan dulu. Allahu Akbar. Nak bandingkan kita ni, maknanya hutang tu berat kan. Jadi kata guru kan, kita kena berhubung dengan Allah. Qul Allah. Wahai Allah, aku ada hutang, aku risau. Selepas belajar ni aku dah mula faham. Dah faham kan? Dah faham, Allah dah bagi faham. Ya Allah, aku kena selesaikan hutang ni, tapi aku tak dapat cari mana keluarga dia. Mintalah pada Allah, wahai Allah, jumpakan aku dengan keluarga orang ni ya Allah. Sekian-sekian, tolonglah aku. Saya pernah kan, ada seorang, saya ada bibik. Satu ketika dulu saya ada bibik tau, bibik Indonesia. Kan? Tapi bibik ni, dia nak balik, dia nak balik, dia tak ada akaun, dia duduk kat dekat apa pendalaman. Naik feri, naik kapal daripada Melaka, naik feri, lepas tu sampai ke Jakarta, naik feri pula berhari-hari. Kan? Dia tak boleh bawa duit cash, dia dah tua. Dia risau. Jadi dia kata, apa ni, peganglah dulu. Nanti boleh bayar, dia akan fikir macam mana cara. Kita tahu nombor telefon dia, kita call. Bila sampai, boleh jadikan sebab tadi, kan, saya pun terlupa, dia pun tak kejauh. Puan Mastin, terima kasih. Dia pun tak kejauh, dia pun tak call saya. Lama tau, 7-8 tahun rasanya. Ya Allah, baru saya teringat, ya Allah. Jadi kita ada buat catatan, nombor telefon semua ada. Ya Allah, saya ada hutang bibik saya. Dia seorang yang sangat baik, tak boleh saya tak bayar. Kan, hutang ni, saya dah bagi dia satu cash. Satu amount lagi tak banyak, tinggal dalam 1,000-2,000. Hutang tak hutang walaupun 1 sen.
Tahu tak, saya minta pada Allah, merayu-rayu pada Allah, tolong ya Allah, aku takut ni, aku takut. Kan? Boleh bukan kebetulan, takdirnya saya dapat call bibik tu akhirnya. Susah dapat call kan, dia ke Pulau Jawa, pedalaman, dapat call akhirnya, borak dengan bibik tu. Bibik saya hutang, dia kata saya pun tak ingat, Pak, saya sudah tak ingat. Bik, jangan halalkan, saya mau kena bayar. Macam mana cara? Oh, anak saya sekarang ni masih ada di neraka. Saya hubungi anak saya nanti, jumpa Pak. Jumpa Pak Anak dia call saya pun settle. Anak dia nak balik dah, tak nak datang Malaysia lagi dah. Dia nak balik dah. Hari yang saya jumpa anak tu, anak dia tak nak datang Malaysia, dah habis lah. Nak uruskan mak dia, nak jaga mak dia kan. Nampak tak besar kuasa Allah? Tuan-tuan faham ke faham ni? Bila Allah nak bantu kita, bila Allah dah takdir yang baik untuk kita, kita pasti dapat yang baik. Faham ke faham? Jadi, perjuangan kita macam mana? Kena sungguh-sungguh. Akhir sekali, saya minta tolong pesahabat, jumpa dulu imam kat kampung anda, ustaz kan, yang mengajar, pergi kelas pengajian. Kan setiap Selasa ada, setiap Rabu ada, Khamis ada orang mengajar, ada. Kat masjid kita kadang-kadang seminggu 2 kali, 3 kali, ada. Sekarang masjid semua dekat-dekat, pergi belajar sekali 2 kali, pagi jumpa ustaz, saya nak jumpa dulu boleh tak ustaz? Ini bab fiqah ni. Ustaz jumpa boleh tak ustaz? Ustaz saya hutang sekian, macam mana ustaz nak buat? Minta pendapat dia. Kan? Yang saya belajar dah tak ada pilihan, dah tak ada cara. Tapi minta dulu pada Allah, minta Allah mudahkan, baru kita masuk dalam tabung. Minta pendapat ustaz dulu. Minta penerangan dia. At least pun di hadapan Allah kita dah bagi tahu, ya Allah aku dah ikhtiar. Ya, aku ada kelemahan. Sebab Allah bila sayang hamba dia, dan kamu tutup aib orang lain ketika kamu hidup, nanti Allah tutup aib kamu. Allah panggil kamu berhadapan dengan dia saja. Tidak diketahui, tidak didengari, tidak dipandang oleh semua makhluk pada waktu hari hitung amal. Tak ada. Kamu dengan Allah saja. Allah kata sekian bulan, aku sayang kau. Kerana ketika engkau hidup, engkau terlalu banyak ikut apa yang aku perintah engkau. Engkau tidak pernah aibkan orang, engkau tak pernah kutuk orang, engkau tak pernah hina orang, engkau tutup aib setiap orang walaupun orang tu benci engkau. Hari ini aku tutup aib engkau. Di saat engkau tutup aib orang lain pada waktu ini, hari ini aku balas balik. Aku beri apa yang telah kau buat atas dasar kerana aku. Hari itu bila Allah tanya dia, tak ada siapa dengar. Orang yang buka aib orang, seluruh makhluk semua dengar apa kau buat. Duduk senyap buka video lucah, semua orang dengar. Kat dunia orang angkat kau tinggi. Engkau manusia mulia, tapi rupanya kau tengok video lucah. Rupanya kau buat benda tak betul. Rupanya kau langgar pelacur. Rupanya kau ada perempuan simpan. Ini bukan gurau ni. Saya 26. Saya bila handle kes-kes coaching ni, macam-macam benda saya tak masuk. Tak pernah terfikir bila minda saya akan berlaku. Saya duduk, sebab, termenung, benda yang tak masuk akal tapi saya sedang hadapi. Melalui kes-kes. Bukan kajian kes tau. Benar-benar saya coaching orang. Orang datang, Pak Riz saya macam ni. Pak Riz saya mengandung. Suami saya tengah seronok dengan kandungan saya, tapi bukan anak dia, Pak Riz. Macam mana saya nak buat? Terduduk saya. Allahu Akbar. Sebab tu saya minta jasa baik anda. Macam tu sekali minta tolong. Datanglah program saya 24 dan 12. Macam tu sekali tau. Sebab saya sayang umat ni. Saya sayang kan, dengan hanya bayaran RM50 seorang. Dewan tu saya terpaksa sewa dengan bayaran RM50,000 lebih. Pak Riz kenapa mahal-mahal? Tempat murah sebab saya nak rayu orang. Itu yang saya belajar, saya nak rayu orang. Bawa lah orang tempat yang paling best, paling selesa, supaya dia tahu. Allahu Akbar. Banyak orang lagi bermasalah, dan Allah takdirkan dia berada pada hari itu, pada tempat ni. Tentu Allah tolong dia yang lain, insyaAllah. Next. Allahumma salli ala Muhammad. 24 dan 12 di Setia City Convention Center, Setia Alam, Selangor. Hadir tuan-tuan. Kan? Kalau siapa-siapa yang di TikTok, anda boleh pergi ke atas tu ada nama saya, Pak Riz Motivasi. Anda tekan tu, anda akan nampak kan bio saya. Kat situ ada 2 nombor telefon, anda boleh call mana-mana. Satu Fadilah, satu Syafiq. Anda boleh tekan kat bawah tu ada website. Anda boleh dapat maklumat banyak tentang program-program saya, insya-Allah. Tentang nak kenal lebih lanjut kan. Okey, ada apa? Daripada Cik Putri di TikTok. Assalamualaikum Pak Riz. Adakah lelaki yang mempunyai masalah mental boleh berkahwin? Kan minta pendapat doktor dulu. Kan sebab kalau perkahwinan itu memudaratkan, dah tentulah sebab baiknya jangan buat satu benda yang boleh memudaratkan. Ni bab fiqah juga. Tanya ulama-ulama, ustaz fiqah paling banyak kat surau-surau. Kan? Pertama, jangan buat satu yang boleh memudaratkan. Kalau kita tahu itu boleh memudaratkan, kita buat satu itu juga boleh mengundangkan dosa. Kenapa ustaz-ustaz, mengapa mufti boleh beri arahan bahawa masjid kena tutup?
Sebab ia memudaratkan kalau dibuka pada waktu COVID-19. Nampak tak? Sebab penyakit berjangkit. Maka dengan sebab boleh memudaratkan, walaupun solat di masjid itu benda yang digalakkan. Benda yang sunnah Nabi SAW. Nampak tak? Tapi tak boleh buat. Tutup masjid, tak boleh solat Jumaat. Solat Jumaat pun tak boleh. Sebab benda memudaratkan. Sedangkan wajib tadi, wajib. Tapi bila memudaratkan, kahwin tak wajib. Tapi sunnah. Nampak tak Sunnah. Ada orang, dia cancel tahap akhir. Dia kata kalau aku kahwin, kesian orang. Kan? Aku tak kahwin sebab aku tak nak memudaratkan kehidupan orang lain. Sebab doktor ramalkan aku tinggal 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Kan? Subhanallah. Kan? Bukan percaya doktor, tapi at least aku berusaha, aku tak nak terganggu orang lain. Kan? Wanita ni, walaupun aku cintai, aku tak nak rosakkan masa depan dia. Kan? Kesian dia, walaupun dia sangat mencintai aku. Kalau adalah jodoh aku, biarlah aku sihat. Ada macam tu kan, fikir macam tu kan. Subhanallah. Kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi, tengok memudarat ke tidak? Ada kesan tak kepada dia ada kan? Saya nak tanya isteri saya pun. Ada sakit apa yang dia patut kahwin dengan dia je. Jangan kahwin lain. Lepas tu nanti dia akan lahirkan anak yang jenis macam tu juga. Apa lah? Isteri tahulah pasal distaffness kan? Ada kan? Kalau kau dah tahu kau ada isu ni, jangan kahwin dengan orang biasa. Kahwin dengan antara supaya penyakit tu tak mengebak. Kan? Keturunan tu tak mengebak. Ada juga. Nampak tak? Sebab kahwin ni hukumnya harus. Kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Kalau hukumnya dah wajib, sakit macam mana pun kena kahwin juga sebab wajib kan. Allah tidak zalim macam tu. Jadi cuba ceklah kan kemudaratannya sebesar mana. Kan saya ada kawan, ni saya cerita kisah benar. Saya ada kawan kan, dia metal kan, dia ada masalah ialah dia kami belajar sama-sama, kemudian dia kena sampuk ke apa kan. Panjang masuk maktab. Macam saya kan maktab. Dia pernah mengajar, berdiri atas kursi, joget, menyanyi pasal dia ada metal. Tapi dia budak pandai. Bila datang dia ada masalah mental. Tu dia datang sesekali kan ada masalah mental ataupun tekanan. Dia ada keluarga keturunan macam tu, tekanan berterusan dia jadi. Dia tak boleh stres kan. Dia kalau dia boleh kawal tak ada masalah lah. Tak memudaratkan, dia boleh kawal, dia relax, dia boleh kawal emosi dia boleh kawal kehidupan dia, insya-Allah. Kawan saya akhirnya pulih tau. Kawan saya pulih. Lepas dia kahwin, isteri dia banyak bagi nasihat, isteri dia sabar dengan kerana dia, lama-lama kawan saya pulih. Tak ada masalah. Malah saya ada pelajar-pelajar mental rock tu kan, mental kan ada belajar kat saya. Alhamdulillah pulih tuan-tuan sebab zikir dan Quran. Belajar bapak dia tipu saya. Tak nak cerita anak dia ada kad mental. Ada masalah otak. Kan? Adalah macam apa masalah otak kan. Jadi bila dia lepaskan anak dia masuk tempat saya, lepas tu anak dia mula menjerit lah, kejar orang baling batu lah, kan? Nak gigit orang lah. Ini apa? Lepas tu bila saya cek, ni budak ni ada masalah kan, masalah gila. Habis kita musyarat. Merasa sikit musyarat. Kita kadang-kadang orang minta maki amun kita senang. Tapi tak apa, alhamdulillah. Ni perjuangan saya bukan nak cerita pasal saya tak nak orang puji saya. Ini kerja agama, apa kau puji tak puji pun kena buat juga. Saya tidak akan mengurangkan kerja saya kerana kejian. Saya tidak akan mengurangkan usaha dakwah saya hanya kerana orang benci tak suka, macam saya kena hentam dia itu. Kan? Dia kata apa menceceh sembang lebih kan, berhenti kan. Takkan saya nak berhenti kerana dia seorang. Kan? Bila kita buat musyarat, kita putuskan bahawa kita kena tolong budak ni. Kita buat berpura-pura seakan-akan kita tak tahu yang budak ni gila. Kan? Bapak dia salah seorang hentam kita. Bapak dia, keluarga dia salah seorang bila penghujung hentam kita. Tapi anak dia pulih tuan-tuan. Alhamdulillah pulih. Saya tak cakap sampai sekarang. Kan? Yang kita tahu, dia tipu kita. Alhamdulillah. Tapi bila dia ada benda tak puas hati, dia tentu serang kita. Tak apa, alhamdulillah syukur. Perjuangan agama ni memang kena hentam. Perjuangan agama ni penuh dengan air mata. Penuh dengan kesakitan. Inilah perjalanan dia. Kalau kita nak glamour, menyanyi. Kau belum dengar lagi suara aku. Kan? Kalau aku buat konsert, insya-Allah tak ada orang. Kan? Allah bagi saya satu kelebihan berbicara macam ni, maka saya manfaatkan sepenuhnya dengan harapan saya dapat berdakwah. Itu harapan saya. Saya minta berdakwah, mudah-mudahan Allah redha dengan usaha saya. Dengan ada pula media sosial seperti ini, memudahkan lagi usaha dakwah. Kan dulu saya terpaksa naik kereta ke Hulu Kelih, masuk Felda, hujung kampung, pergi sana pergi sini, ceramah. Kan kemudian dah kurang dah. Saya bukan orang terkenal. Kan tak terkenal pun. Hanya marketing kita kuat, call, saya ada team call ceramah sini.
Tapi tak pernah masuk TV. Alhamdulillah, tak masuk surat khabar. Kalau nak masuk pun saya potong surat khabar tu, saya duduk dalam surat khabar tu. Masuk, Alhamdulillah. Faham tak? Sekarang dah boleh masuk TV. Saya masuk TV sebab rakam sendiri, cocok kat TV, nampak gambar kita keluar kat TV. Masuk, Alhamdulillah. Ni semua bukan penanda aras, janji kita dapat awal. Alhamdulillah. Kan, dengan ada live seperti ini, dapat kita manfaatkan. Faham Allah Akbar. Next. Daripada Muhammad Saiful. Ya, Muhammad Saiful. Saya tak faham soalan dia. Adik ipar menyebut Lilah, iaitu anggap kakak dah tiada. Satu, berdepan dengan isteri saya yang masih hidup. Macam tu je. Kalau Encik Saiful tak soalan. Encik Saiful, perincikan soalan tu. Perincikan soalan tu. Saya ni pun kadang-kadang ada gak kebingungan dia kan. Soalan lain tak? Ada. Cik Putri, Assalamualaikum Pak Haris. Kenapa ada manusia yang tidak boleh terima takdir hidupnya? Banyak orang, bukan ada. Sebahagian besar tak dapat terima takdir hidup. Kan? Marah. Satu Nabi kata, bila Allah puji, pukulan pertama tu paling mahal. Itulah makan makrifat. Pukulan pertama. Bila lalui, pum, dia terus terima. Ini keturunan aku. Selalunya kita akan menangis. Nabi datang, Nabi lalu kat sebuah kawasan perkuburan, tiba-tiba ada seorang perempuan menangis. Dia entak, dia melalaung. Jadi Nabi mengampiri, Nabi nasihat dia. Dia kata, kenapa ni anak dia meninggal? Engkau mana tahu? Engkau pernah anak meninggal? Engkau mana tahu? Kau tak pernah nasihat aku lah. Aku sakit, aku tengah tertekan. Anak aku dah meninggal. Aku kehilangan, aku rindu, aku sayang dia. Engkau mana tahu? Tanpa toleh pun orang yang sedang memberi nasihat pada dia. Dia tak toleh. Kemudian Nabi pun berlalu. Nabi berlalu pergi. And kemudian datang orang tegur dia. Kau tahu tak siapa yang tegur kau tadi? Sebentar tadi. Kau tahu tak apa tegur kau? Itulah Rasulullah SAW. Dia terperanjat. Dia pun kejar Nabi. Dia jumpa Nabi balik. Nabi kata apa? Dan terima takdir itulah pukulan pertama. Menerima pukulan pertama ialah menerima takdir. Ialah bila berlaku terus terima. Kemudian itu perkara biasa kita lalui. Dah seminggu, 2 minggu baru kita terima. Kan? Itu biasa. Dan sebagai besar bagi kita susah nak terima takdir. Terutama kalau takdir kunci hilang. Boleh kita terima senang. Takdir anak meninggal. Macam saya budak lelaki tu yang bapak dan mak anak berik semua meninggal. 6 orang kan, satu keluarga. Kan? Bukan senang. Kan? Jatuh dia. Kan? Orang gedakan dia. Adik dia pula seorang lagi masih lagi bertahun nyawa. Hidup nak mati kan. 50-50. Ditidurkan di ICU. Bukan senang nak terima tu. 6 orang. Kita seorang pun kita dah gebak. Seorang pun kita dah tak mampu. Allahu Akbar. Ini bukan gurau-gurau. Kan? Kalau mak kita meninggal, mak kita pun 2-3 bulan baru sekali kita jumpa. 2-3 bulan sekali. Jadi kasih itu dah tak kuat sangat. Mak tak kuat tapi cuba isteri. Cuba anak yang jumpa tetap bayi. Abdul Rahman kan? Kita doakan dia semoga dia kuat, dia beri kekuatan. Dia manusia yang hebat. Ni keluarga hebat ni. Ni saya yakin ni. Keluarga jannah ni. Keluarga yang Allah angkat. Keluarga dia semua Hafiz. Kan? Hafizah. Kan ini orang hebat. Jangan kita kan, tak nak dengar orang cerita bukan-bukan. Ini orang hebat. Tapi saya nak cakap kan, sejak 10 tahun ke belakang, 5-6 tahun ke belakang ni kan, perasan tak? Satu keluarga mati, meninggal dunia 5 orang, 6 orang, 4 orang kan. Masa kita kat Indonesia tak ingat? Sekali meninggal 6 orang. Kita kat Indonesia yang meninggal kat sungai tu. Air naik, air pasang. Tiba-tiba kan. Mata air kan. Itu bukan kes yang pertama. Berlambak berlaku kan. Nak balik raya. Dulu kalau kita tengok kemalangan, jiwa hanya balik raya. Kereta banyak kan. Sekarang, bila-bila masa. Jadi tuan-tuan, sebab itulah mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang menyawa, setiap yang hidup, pasti akan mati. Tolong tuan-tuan. Saya pun nak tolong diri saya juga. Tolong jaga amal, tolong jaga zikir, tolong jaga Quran. Tolong jaga mulut, boleh tak jaga mulut? Mulut boleh tak? Boleh jaga mulut tak? Jangan hentam orang, jangan caci orang, jangan kinat orang, jangan fitnah orang, jangan cerita hal orang. Boleh tak tolong jaga jari-jari kita? Jangan taib mengutuk orang, jangan taib, jangan tekan kat laman sosial tu kan? Dia bertukar jadi laman sosial. Nampak tak? Taib, kutuk orang, hina orang, caci orang. Sabar. Jangan cerita kan apa-apa yang melibatkan aib orang. Allah tahu balas. Kan? InsyaAllah. Next. Daripada Nafis Bad dekat TikTok, Faris minta nasihat sikit naikkan jazbah saya, rasa down sangat. Isu apa? Sahabat, Allah bila sayang kita, Allah hadirkan ujian. Ramai orang fikir ujian tu musibah. Ujian itu adalah pembalasan kepada dosa yang lepas. Cuba kau pandang baik sangka dengan Allah. Cuba kau husnuzan dengan Allah. Dia cipta kita. Nampak tak? Engkau nak bangga apa dengan hidup ni? Engkau nak sombong apa dengan hidup engkau? Engkau raja ke? Engkau bangsawan ke? Engkau menteri ke? Engkau CM ke? Engkau PM ke? Engkau siapa pun? Engkau ustaz ke? Engkau tuan guru ke?
Kan? Engkau profesor ke, engkau doktor ke, engkau tukang kebun ke, engkau ambil sampah ke, kutip sampah ke, engkau kontraktor ke, siapa engkau? Semua daripada air mani. Air mani. Tak ada orang nak jual air mani kat bazar Ramadan, tuan-tuan. Tak ada orang nak jual air mani kan kat pesta-pesta expo, tuan-tuan. Nampak tak? Allahu Akbar. Nak sombong apa? Datang bogil balik bogil, tuan-tuan. Bagi bogil kita tu, kita selaput dengan, kita tutupi dengan kain kapan. Nanti terlucut kain kapan kita bila kita bangkit selepas tiupan sangkakala yang kedua. Nampak tak? Faham ke faham ni? Nampak tak apa nak sombong sangat ni? Bangkit. Baik sangka dengan Allah. Apa saja kejadian itu adalah takdir Allah. Pergi mampus apa orang kata tentang hidup kita. Kita pandang hidup kita dengan pandangan yang baik. Kita tak perlu orang kata tentang kita. Orang burukkan kita itu hak dia. Orang fitnah kita itu hak dia. Orang caci kita itu hak dia. Orang hina kita itu hak dia. Hak kita apa? Husnuzan dengan Allah. Jalan yang betul. Ihdinas siratal mustaqim. 17 kali kita minta dalam solat fardu kita. Ya Allah, tunjukkan aku. Terjemahkan aku. Persembahkan aku. Jalan yang kau reda. Jalan yang lurus. Jalan yang pernah dilalui oleh para Nabi dan Rasul. Jalan yang dilalui oleh kekasih kau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku nak lalu jalan tu, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Maka kita kena semangat. Suatu berdiri depan cermin cakap dengan diri sendiri. Hey, kau sampai bila nak jadi macam ni? Bangkitlah. Faham? Orang lain cakap kita mungkin down. Tapi biar kita cakap sendiri dengan depan cermin kita. Sebab tu bicara paling mahal, tuan-tuan. Nak tahu tak bicara paling mahal? Bicara paling mahal nak tahu tak? Belanja saya hashtag VIP. Sekejap. Saya bagi, saya kongsikan. Kan? Hashtag VIP. Belanja saya sekejap. Melaka ni hujan, alhamdulillah. Sejuk. Sejuk. Kan? Belanja saya hashtag VIP. Tahu tak bicara paling mahal apa? Kan? Bukan kau bicara dengan bini kau, bukan kau bicara dengan anak kau, bukan kau bicara kan dengan kawan kau. Bicara paling mahal. Terima kasih. Yang ya Allah, yang type hashtag VIP, ya Allah, kau pandanglah mereka. Kau muliakan mereka, ya Allah. Ya Allah, mereka benar-benar nak ilmu, ya. Mudah-mudahan Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ilmu yang keluar daripada mulut aku, ya Allah, tak ada apa pun, ya Allah, melainkan dengan izin kau, dengan redha kau, benar-benar jatuh pada orang yang benar-benar bermanfaat. Allahu Akbar. Selalu saya ingatkan diri saya. Jangan kau ingat kau pandai bercakap, kau hebat, kau luar biasa. Allahu Akbar. Janganlah. Kan kita ni haprak, kita ni bangsat. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Tak ada apa pun kita ni, ya. Kita ni busuk. Kita ni buruk. Kita ni apa? Nak jaga kulit, nak jaga kuku, nak jaga semua. Kan? Supaya kelihatan cantik, smart, kacak. Jadi tu, makan kita ni, makanan lalat makanan ulat kan? Makanan lipas makanan tikus dalam kubur. Yang nak jaga roh kita. Allahu Akbar. Bicara paling mahal, tuan-tuan, bila kamu mampu bangun seawal yang boleh, 3 pagi, 4 pagi, engkau bicara dengan Allah, tu bicara engkau paling mahal. Engkau tak rasa malu ke engkau bicara dengan manusia, kan? Tapi engkau lupa bicara dengan Allah. Engkau rasa apa? Manusia cipta engkau. Engkau rasa apa? Siapa cipta engkau? Allah. Engkau tak bicara dengan dia, engkau bicara dengan orang. Allah Akbar. Engkau tak malu ke dengan Allah SWT? Engkau tak takut ke azab Allah? Engkau tak bimbang ke dengan kemurkaan Allah? Bicara yang paling mahal bila engkau mampu bangun awal pagi, hujan lebat ke taufan ke apa datang, engkau bangkit, engkau bangun, sejuk mana pun air itu untuk ambil wuduk, engkau tak peduli, engkau tak kisah, engkau angkat, engkau sujud, engkau bicara dengan Allah. Itu bicara paling mahal. Barulah bicara engkau, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ukhdatan min lisani yafqahu qawli. Barulah orang dengar engkau bercakap, barulah orang terkesan dengan apa engkau kata, barulah orang akan terdetik, tergesentap apa yang kau cakap. Ini kau dengar abang, kau tak cakap, tapi kau nak orang dengar cakap engkau. Ni apa benda pun jadah ni? Bangsa apa yang kita fikir? Engkau rasa engkau siapa? Faham tak? Engkau kena cakap dengan Allah dulu. Engkau minta Allah perkenankan doa-doa engkau, bicara engkau, keluh kesah engkau, kau hantar pada Allah, kirim kepada Allah. Barulah bila engkau bercakap, orang pandang kau bukan kerana kemuliaan kau. Orang pandang kau sebab engkau pendakwah, bukan sebab engkau smart, engkau hebat, ilmu kau tinggi. Nak dakwah ni tak perlu sampai ke Jordan, ke Yaman, tak perlu. Tapi kau pergi sana sebab kau nak belajar ilmu, supaya kau dapatkan lebih baik. Allahu Akbar. Saya benar. Saya pemilik madrasah yang sentiasa difitnah, sentiasa dibantai. Bekerja kat saya, dia kata, saya ni Ustaz Hafiz, takkan saya nak sapu sampah? Pui. Besar mana engkau ni tak boleh sapu sampah? Engkau pun sampah lah. Sebelah aku sapu, kau baik kebelah. Kau faham tak? Jangan main. Engkau pun sampah, engkau nak cerita bising banyak-banyak apa? Engkau Hafiz tak boleh sapu sampah. Siapa? Hajong kau. Habis balik rumah, engkau duduk macam raja. Mak kau sapu.
Belajarlah merendah diri. As a humble, we must always humble. Saya lalu macam tu. Saya ada 1001 cerita. Dia datang. Saya bukan Hafiz. Bila nak keluar, nak tinggalkan madrasah. Ustaz, kena berhenti Ustaz. Ni Pak Haris ni bukan Hafiz. Buat apa bekerja dengan dia? Dulu kau minta kerja dengan aku, siap menangis. Marah rayu. Nampak tak? Ini manusia. Dia tak kira kau ustaz tak ustaz, kau guru tak guru. Kalau akhlak kau baik-baik. Kalau buruk-buruk walaupun kau guru. Walaupun kau ustaz. Apa peduli apa title lu? Apa peduli apa? Adakah ada hadis ke dalil ke kata kalau kau ustaz mesti confirm syurga. Jangan pelacur masuk syurga. Kan? Wali Allah pun nak buat maling dalam neraka. Jangan main. Kan? Subhanallah, saya nak buatkan menangis setiap masa. Fikirkan kehidupan di akhirat besok. Risau, sedangkan namanya telah dipetik, telah disebut oleh Nabi SAW sebagai ahli syurga. Kita Nabi tak pernah sebut pun. Belagak lebih. Allahu Akbar. Sombong. Baru jaga masjid dah sombong. Baru jadi pengungsi masjid dah belagak. Macam mana? Allahu Akbar. Macamlah duit dia yang bina masjid. Next. Daripada TikTok Rabiatul. Memang tak ada kipas Kipas tak ada? Ada, kau pasang lah. Allahumma salli. Ini pun nak sapu ni. Next. Rabiatul 10. Di TikTok, saya nak tanya, apa kita perlu buat kalau bakal suami kita seorang yang tak solat? Saya wakilkan untuk kawan saya. Engkau berani nak main game ni. Dah tahu dia tak solat, engkau nak jadi makmum kat dia. Dia tak solat je nak makmum kat dia macam ni. Bagi dia, bang. Kalau abang nak kahwin dengan saya, jaga solat bang. Ayang. Apa kau panggil nama dia? Sayang. Takkan kau panggil Malaun pula kan? Orang, nak cakap ni sikit. Saya minta maaf tau. Bahasa saya kasar sebab benda ni keras. Besok engkau mengengek, besok kau menangis. Dia tinggalkan Tuhan, engkau takkan dia nak simpan. Tuhan ditinggalkan. Allah kata solat. Siapa bagi tahu solat tu? Nabi bagi tahu. Siapa bagi arahan Allah? Besok Isra Mi'raj. Ini bukan datang dalam mimpi dan ilham. Allah bagi direct kepada Rasulullah SAW. Solat. So what? Solat. Kalau Allah ditinggalkan kau, apa sakit apa? Telesemia Kalau orang tu ada kena telesemia, dikahwin dengan orang tu. Digalakkan kahwin antara dia kan. Jangan kahwin dengan orang lain, betul? Aku salah pula. Apa dia? Sakit apa tu? Bila betul hasil medical digalakkan supaya zodiak tu ni apa? Telesemia kan. Macam tu lah maksud dia. Tu tadi min cerita. Isteri saya marah, dia kata, janganlah. Allah tak ada cakap betul lah tu. Susah kahwin dengan orang pakai budak. Nak suruh biasa lah. Nak suruh boleh dipercayai. Cepat dulu nak habis tu. Panggil Abang Sam. Tak apa, kau pergi jaga lah. Kau pantang nak tinggal ke tempat ni. Kau tak ada ni panggil Abang Sam. Faham? Engkau nak kahwin dengan orang tak solat. Engkau berani ke main game ni? Sama ada engkau ke kawan kau tak kisah lah. Engkau cakap kawan kau, kalau betul sayangkan dia, jaga solat sekarang. Jaga solat. Tak jaga solat, kawal relax dulu. Minta pada Allah. Wahai Allah, kau tak minta pada Allah ke? Ya Allah, jodohkan aku dengan orang yang ada hubungan dengan kau. Ya Allah, jodohkan aku dengan orang yang baik. Kan itu termasuk dalam sunnah Nabi, berkahwin dengan orang yang baik, keturunan yang baik. Tak apa, Pak Haris, saya berani. Macam tu kalau kau berani, kau kahwin je lah dengan ketua gangster. Engkau bagi Islamkan dia. Engkau bagi, enggak senang ke bab dakwah ni? Engkau orang perempuan, jadi engkau doa lah. Ya Allah, tolong aku. Jodohkan aku dengan orang yang baik. Orang yang jaga solat. Orang yang jaga Quran. Baru best dah sampai. Habib dah sampai. Faham tak sahabat? Nampak tak? Jadi, pandangan saya tak penting. Yang penting, Nabi dah bagi tahu dah. Kahwin dengan keturunan yang baik, orang baik-baik. Bukan kahwin asal, handsome. Alah, handsome boleh sukat bro. Dulu aku pun handsome, ketuk sekarang dah tua. Apa jadi? Kan? Putih sana, putih sini. Bengok sana, bengok sini. Dulu kalau aku jalan, melaung orang macam isteri orang. Kan? Semua melalui fasa tu, fasa smart, kacak, handsome. Kita dah masuk besok umur 50 orang tak kan? Dah, belum? Okey, Mak bagi signal Mak, aku tengah buat live. Faham ke faham sahabat? Next. Dari
Daripada Hanisa 29. Faris, saya sebagai ibu dah puas suruh anak saya solat, tapi anak tak solat juga. Macam mana Faris? Ni formula aku nak bagi kat kau ni. Kan? Rasa makan. Sejak jadi madam ni kau kena jaga rasa makan. Kita semua bro. Dekat jantan bahasa yang tipu. Bisi tanya sedap bang? Sedap. Kau tak sedap tak makan kita. Aduh, dia tambah ni. Lala betul-betul tak sedap. Allahu Akbar. Rasa Sam? Puan, saya nak bagi formula kat Puan. Dalam dakwah tak pernah ada full stop. Lagi panjang Puan dakwah, lagi besar pahala Puan. Lagi sungguh-sungguh Puan, lagi banyak kantong kebaikan Puan sedang usahakan. Sebab bila anak tak solat, Puan akan menangis. Jaga tahajud Puan, kena jaga tahajud. Tu tempat terbaik minta. Waktu lain boleh, tapi tempat tahajud ni, orang kata doa paling mustajab hujan. Ada hari tak hujan. Ada masa kemarau. Tapi tahajud setiap malam berlaku. Sepertiga malam setiap hari berlaku. Nak tunggu hujan baru mustajab, kadang tak hujan, tak doa. Betul? Jadi bangun tahajud, doa. Banyak teknik Puan. Puan, nama siapa ni? Nama. Apa nama Puan ni? Puan tahu tak? Kalau Puan salah strategi, kalau Puan tak sungguh-sungguh, Puan Anisah menangis besok kat alam kubur. Menangis besok kat akhirat. Sebab semua orang yang bergelar mak, bergelar ayah, impian paling besar nak lahirkan anak yang soleh, solehah. Anak tu berapa umur? Jadi anak kecil-kecil yang masih sekolah lagi yang tahu kat saya. Belajar madrasah, belajar Al-Quran. Menjadi asbab nanti abang dia, kakak dia akan terkesan. Satu kaedah. Itu antara kaedah. Kan? Pergi program saya lah. Belajar satu yang bermanfaat. Kan? Supaya kita ada hubungan yang lebih baik. Terima kasih. Itu lama sibuk aku tak pernah tengok tu. Oh, matahari Oh. Terima kasih Puan Masni. Singapura. Sekejap, soalan ni settlekan. Kan? Puan, ketika anak tengah tidur, usap umbun-umbun kepala dia ni, baca surah Al-Fatihah. Di hujung surah Al-Fatihah kita jumpa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau ya Allah aku sujud, aku sembah, ya Allah pada Engkau aku mohon, ya Allah aku nak minta, ya Allah selamatkanlah iman anak ni, ya Allah kesianilah dia, ya Allah tolonglah. Kalau anak tak boleh nak sentuh, bilik dah tutup, dah kunci, anak bujang, anak muda, tembak pada jauh. Faham tak? Kau ingat apa? Santau je boleh tembak pada jauh. Banyak benda boleh. Kita boleh hantar doa walaupun dia berada kat alam barzah. Sejauh tu boleh sampai. Takkan anak engkau duduk dalam rumah yang sama tak boleh sampai. Gunakan akal untuk fikir, tapi belajar supaya kita lebih faham. Akliyah dan nakliyah, insya-Allah. Faham tak Puan? Yakin pada Allah. Jangan berhenti daripada bertindak. Jangan berhenti daripada terus dakwah. Jangan berhenti daripada usaha. Insya-Allah. Doa antara paling mustajab. Doa antara manusia paling mustajab ialah doa seorang ibu untuk anak-anak dia. Doa seorang anak lelaki untuk ibu dia. Kau nampak tak? Doa yang mustajab. Doa seorang ibu untuk anak-anak dia. Doa seorang anak lelaki kepada mak dia. Nampak tak? Allahu Akbar. Untuk keluarga dia. Allahu Akbar. Doa. Ini adalah doa mustajab. Kenapa Puan tak nak manfaatkan? Saya dah doa, tak dapat-dapat. Mantapkan doa tu. Sungguh-sungguh bersihkan jiwa kita. Bersihkan kolam-kolam jiwa kita. Jangan umpat orang. Puan umpat orang, doa sangkut. Puan kutuk orang, doa sangkut. Puan caci orang, doa sangkut. Bersihkan kolam jiwa kita. Jangan ada riak, jangan ada sombong, jangan ada angkuh. Jangan cerita hal orang. Banyak merendah diri. Seperti mana kamu sujud, ya Allah Engkau maha tinggi. Nampak tak? Ketika kau sujud tu kau cakap apa? Engkau maha tinggi ya Allah. Engkau maha tinggi. Di saat itu mahkota di atas kau raja. Engkau orang hebat. Kepala kau sama level dengan kaki kau. Nampak tak? Nak tunjukkan ketika sujud kita hina. Itulah perbuatan, itulah tingkah laku, itulah tindakan yang tidak mahu dilakukan oleh iblis laknatullah. Kita sujud. Satu solat penting. Apa beza dia dengan iblis kalau tak nak solat? Tak nak sujud. Sujud tu adalah penghambaan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta dia. Allahu Akbar. Nampak tak? Satu, nak kahwin dengan orang tak sujud pada Allah, berani. Iblis tak nak sujud. Engkau nak kahwin dengan orang yang tak nak sujud.
Kau gila apa? Dia handsome, dia kacak, dia banyak duit. Peduli apa banyak duit? Kau bukan boleh hidup dengan duit. Ha? Besok dah sakit, duit boleh beli, sihat. Besok tidur dah tak tenang, boleh beli. Tenang tu dengan duit. Boleh? Allahu Akbar. Nak bangga sangat tentang duit. Nak bangga sangat, apa? Syawal. Payung untuk Habib. Ada payung tak untuk Habib? Lelaki ada payung, ada payung. Ambil, standby. Bagi Cik Mat payung. Faham, sahabat-sahabat. Ada soalan, Syafiq? Dah besar dah kahwin, hantar balik jauh. Ya Allah, dengan berkat surat Fatihah. Jadikan surat Fatihah itu sebagai amalan. Baca surat Fatihah setiap masa. Kemudian hantar. Ya Allah, dengan berkat surat Fatihah. Ya Allah, tolong samakan aku. Baca surat Fatihah. Daripada Sang Daun. Daripada TikTok Salam Faris. Rasa Faris ambil pelajar perempuan tak? Balik hari boleh ke? Tapi saya duduk sepenuh masa. Tak balik. Balik-balik. Terbalik. Balik rumah ada handphone. Balik rumah ada TV. Balik rumah ada boyfriend. Kalau balik rumah belajar habis saya hilang. Usia 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini usia nak bangkitkan jiwa dia. Nak selamatkan iman dia. Serius dalam bab iman. Serius dalam bab akidah. Tak boleh gurau-gurau. Sayang tak sayang. Kau mati, aku mati. Anak tinggal. Boleh minta pada malaikat-malaikat. Boleh balik ai-ai. Dah mati. Berani nak ubah. Semalam saya buat live kat tepi sungai Melaka. Di Kampung Mountain. Dulu masa tahun 70-an, 80-an saya belajar sekolah menengah. Air sungai Melaka sebiji sama level air kopi. Hitam legam. Sekarang tengok jadi produk pelancongan. Datang Melaka tak naik feri. Menyusuri sungai Melaka tak sah. Cantik. Terutama waktu malam. Pimpinan pada waktu itu. Sekarang TYT Negeri Melaka. Berani buat perubahan. Dia boleh ubah. Jadi produk pelancongan yang terkenal di Melaka. Kalau sungai boleh ubah. Airnya boleh ubah. Takkan akhlak, adab kita tak boleh ubah. Berani ubah. InsyaAllah kita jadi yang terbaik. InsyaAllah. Dan kita akan jumpa yang terbaik. Okey. Daripada Ain. Ya Ain. Macam mana jika dah berkahwin dengan orang yang keras hati tidak bersyukur? Dia keras hati dah terkahwin. Mana ada perkataan ter tu tak sengaja. Semua takdir Allah. Allah takdirkan kamu berkahwin dengan orang yang keras kepala. Awak jadi penenang. Awak jadi penyejuk. Jaga hubungan dengan Allah. Jaga solat. Jaga tahajud. Ya Allah, pandanglah aku. Mudah-mudahan aku jadi asbab hidayah kau sampai pada suami aku. Wahai Allah, aku tak ada kekuatan. Aku tak ada kemahiran. Aku tak ada skill. Aku tak ada kepandaian nak pimpin suami aku. Sepatutnya dia pimpin aku. Ya Allah, kalau aku biarkan suami aku takut ya Allah, dia jadi orang yang kekal dalam maksiat. Tolong aku ya Allah, merayu-rayu pada Allah. Sebab doa seorang isteri juga doa yang mahal. Kan? Tapi syaratnya jaga amalan. Syaratnya taat pada suami. Dia keras hati. Dia keras kepala. Dua benda beza Keras kepala, keras hati tak sama. Kadang-kadang keras kepala tapi hati dia tak keras. Dia mudah berlembut. Tapi keras. Kalau ya, tidak. Itu keras kepala. Kalau tak, dah habis okey. Kalau tak kepala, pecah kepala orang. Okey, saya nak undur diri sebab Habib dah sampai. Untuk kami ada sikit diskusi. Saya nak undur diri. Tuan-tuan, jadi baik, buat yang terbaik. 24.12 di City Conference Center, jumpa saya. Daftar sekarang. Ada kat link tu. Nama ada Pak Riz Motivasi. Buat. InsyaAllah saya undur diri. InsyaAllah. Terima kasih semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, terpaksa berhenti. Okay? Tengah syok kan? Tak apa. Itulah hidup. Terbaik. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Okeylah. Terima kasih. Pastinya saya difahamkan tadi banyaklah perkongsian ilmu yang menarik yang dapat kita dengar daripada perkongsian Pak Aris tadi. InsyaAllah pastinya walaupun kita terpaksa berhenti di saat climax ni, nama begitu, insyaAllah mudah-mudahan segala ilmu yang Pak Aris kongsikan dapatlah sama-sama kita amalkan. Hendaknya amin amin ya rabbal alamin. Dan kepada anda yang sudi menonton live Pak Aris pada mula hingga akhir ni, terima kasih. Bagi gift, terima kasih. Sudi komen, sudi bagi soalan, terima kasih. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berkati kita semua dunia akhirat dan dipermudahkan bagi kita untuk membina keluarga yang bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf tuan-puan, Pak Aris tidak dapat melanjutkan live untuk saat ini kerana Pak Aris ada tamu. Dan insyaAllah besok Pak Aris akan bersiaran langsung lagi di platform yang sama, di TikTok Pak Aris Motivasi dan di platform yang satu itu, insyaAllah. Dan jangan lupa untuk hadir insyaAllah dalam jam 11.30 menuju ke pukul 1.30 Pak Aris akan bersiaran langsung insyaAllah seperti biasa. Dan kepada anda semua jangan lupa juga, saya ingin ingatkan sekali lagi, jangan lupa daftarkan diri anda dan keluarga anda ke seminar kekeluargaan bersama dengan Pak Aris. Bila tu? Pada 24 Disember 2023 bertempat di Setia City Convention Center, Setia Alam di negeri Selangor. Jom sama-sama kan. Untuk teman anda, Pak Aris ni jarang menganjurkan seminar. Sekarang ni lah sejak akhir PKP sejak lepas PKP ni kita dah jarang lah buat seminar. Jadi sekarang ni Pak Aris bangunkan sekali seminar di mana Pak Aris nak jumpa anda semua. Kita duduk sama-sama, kita belajar ilmu kekeluargaan bersama-sama dengan Pak Aris, insyaAllah. Mudah-mudahan banyak ilmu yang dapat kita perolehi, insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Cara-cara nak daftar mudah saja. Jika anda menonton daripada platform yang satu lagi, saya dah naikkan dah di ruangan komen. Dan jika anda menonton daripada platform TikTok, anda boleh pergi ke profil Pak Aris Motivasi ataupun profil staff Pak Aris. Itu saya dah naikkan. Di situ ada cara-cara untuk anda berhubung dengan kami daripada staff Pak Aris, insyaAllah. Terima kasih, mudah-mudahan dipermudahkan. Okey, terima kasih tuan-puan. Dan kepada anda yang ingin menyumbang untuk Madrasah Pak Aris, boleh juga berhubung dengan kami. Dan jika anda ingin bertanya berkaitan dengan cara-cara untuk mendaftar ke Madrasah Pak Aris juga, boleh berhubung dengan kami daripada staff Pak Aris di situ juga, insyaAllah. Mudah-mudahan dipermudahkan. Terima kasih tuan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.